insan khasiat, pengawan sejati, mutu tiada kesengsian lagi, terjamin suci dan murni. Like, share dan komen dan teruskan mengikuti kuliah live bersama yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Alhamdulillah, kita sambung lagi dengan perbincangan tentang anggur hitam ni. Masya Allah ya. Kita lihat bagaimana anggur hitam seperti mana yang Pak Haji kata, vitamin E dan vitamin C. Dan kalau ada vitamin E dan vitamin C ni, dia baik untuk stroke lah, untuk otak. Jadi sebab itu bila kismis digunakan, kenapa kismis itu baik untuk otak? Kismis ini diberi makan kepada anak-anak hafal Quran. Memang benar ni. Ini dalam bentuk makanan. Kita panggil functional food. Functional food, makanan yang berfungsi untuk otak. Soalannya, kenapa kismis itu ataupun anggur kering itu digunakan untuk otak? Sebab dia ada vitamin C dan vitamin E yang tinggi. Yang menyebabkan saraf-saraf untuk otak ni bagus sebagai makanan kepada otak. Di samping dia mempunyai gula dia. Masya Allah ya. Jadi sebab itu bila kita ambil kismis itu dia untuk ingatan. Di tempat-tempat hafal Quran orang akan gunakan ini. Sebab hafal Quran ini perlukan kekuatan. Jadi bukan hanya untuk anak-anak hafal Quran ya. Mereka, anak-anak kita ke sekolah pun setiap hari kita bagi makan. 7 biji kismis ya, 7 ataupun ambil 9, ambil setiap hari. Yang kedua, kalau dia makan pada waktu malam, dia tak rosak gigi. Sebab asid phenolinik dia anti kepada kerosakan gigi. Itu adalah sangat-sangat baik, masya-Allah. Kemudian begitu orang stroke ni untuk memperbaiki balik jaringan perlindungan sel-sel kita di bahagian otak, maka perlu kita ambil daripada ini. Perlu kita mengambil daripada buah anggur. Masya Allah. Dalam bentuk tersedia, dalam bentuk begini, soft gel, atau yang bentuk macam ni. Makan selalu. Buat minuman. Selalu. Kalau mereka yang dah kena stroke dah, makan ini. Selalu. Ambil. Blendkan. Sekali dengan biji-bijinya sekali. Ambil. Atau ambil bentuk soft gel saja. Soft gel. Ya? Itu adalah di antaranya. Kemudian pula, dia ini, kalau kita ambil dia, kulit kita tidak kering. Ini cukup menarik. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak pernah tahu tentang ada satu jenis kacang namanya kacang inci. Ya, kacang inci ini iaitu satu jenis kacang. Kalau kita ambil, kulit kita tidak akan kering. Sama juga kita ambil kolagen. Kalau kita ambil kolagen ini, melekit-lekit lagi. Sebab apa? Dia membentuk satu pada lapisan kulit kita supaya kita tidak kering. Jadi bila kita makin tua, kulit kita akan jadi kering. Bising. Dia bunyi kuat. Tengok. Bunyinya kurang. Jadi kalau dia kering, dia bunyi kuat. Macam tu. Itu dia. Kering. Kalau tapak tangan kita kering macam tu juga. Kulit kita kering macam tu juga. Macam mana cara pelembab? Sama, dia perlukan vitamin E. Vitamin E yang paling banyak, 50 kali ganda, 50 kali lipat, ada dalam anggur. Ada dalam ini. Jadi sebab itu, anggur ni termasuk di dalam buah-buahan kosmetik. Buah-buahan kecantikan. Kalau ibu hamil, ambil anggur, anak tu kulitnya cantik. Pak Jidas pernah sebut dah, kalau minum soya, jadi putih. Rebung, jadi hitam. Ya, kalau ambil anggur ketika dia hamil, pertama anemia, ubat anemia, kurang darah. Yang kedua, kecantikan kulit anak. Yang ketiga, kecerdikan anak. Cerdik, anak tu cerdik. Sebab apa anak tu cerdik? Dia makan buah-buahan yang Allah sebut di dalam Quran. Apa dia? Al-inab. Cerdik dia dekat situ. Dan ketika ibu ambil itu, ibu ambil dengan baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Ketika ambil itu kena ada lah makrifahnya. Macam Pak Jidat sebut, mudah-mudahan aku ambil ini, dapatlah makan anggur di dalam syurga Allah besok. Kena ada makrifah macam tu. Kena kenal. Jangan makan saja. Oh, ini anggur hitam Pak Haji sebut, dia ada flavonoid yang tinggi. Anthocyanidin, dia ada gitu. Jangan fikir macam tu.
Jangan kita fikir macam tu je. Fikir biar dia sampai, tembus ke mana? Tembus dia kepada keimanan kita. Fikir, hari ni aku makan buah anggur hitam, bismillah, seorang-seorang lebih baik. Ya, seorang-seorang, bukan makan seorang-seorang maksudnya Pak Haji, makan untuk ramai-ramai. Ketika kita bersendirian, kita makan, kita tawajuh tu seorang-seorang tu lebih kuat. Uslah kita seorang-seorang duk makan, bukan nak suruh makan seorang-seorang, bukan. Ceritanya kita ni ingat Allah ketika kita bersendirian, nanti Allah ingat kita ketika ramai-ramai. Kita selalunya berlaku keterbalikan. Menjadi kuat beramal dalam ramai. Menjadi sepi bila sendiri. Sendiri, sepi, malas nak beramal. Kalau ramai, banyaklah amalnya. Tak boleh ke tu? Dia kena keterbalikan. Sebab Allah tu cemburu. Dia kena banyak yang sir, yang tersembunyi. Yang kita tak perlu share ialah apa dia? Sebahagian daripada sedekah. Sedekah kita hebah-hebah supaya orang tiru kita bersedekah. Ada. Itu ada perbincangannya. Ada sedekah yang dibagi tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Ada. Kena ada. Ada sir, ada yang nyata, yang jahat. Itu di antaranya. Jadi begitu juga ini, ketika kita ambil, kita ingat. Itu di antaranya. Untuk melembabkan kulit wajah. Terutamanya wajah kita dia tak kering. Dia tak kering. Allah buat perlindungan. Makanlah 1, 2, 3. Ya, kita ambil ni, kalau lah Pak Haji ambil lah. Pak Haji fikir memanglah kita nak semua keuntungan ini. Ya, vitamin E nya, vitamin C nya, memang kita nak. Siapa pun tak nak, ya, siapa pun nak supaya dapat tubuh badan yang sihat. Nabi pun suruh Muslim yang sihat itu lebih Allah sukai, Allah cintai. Kita nak, tetapi matlamat kita yang sebenarnya ialah masalah matlamat ubudiyah. Jadi bila kita ambil ni, kita gembira sebab kita praktik apa yang ada dalam Quran. Tu dia antaranya, Masya Allah. Kemudian satu lagi, dia juga melindungi jantung. Kalau ini, cuba kita lihat ya. Tadi Pak Ji sebut untuk jantung, untuk darah. Betul? Ini dia juga melindungi jantung sebab dia ada tadi satu bahan antioksidan yang Pak Ji sebut tadi, resveratrol. Dia ini tinggi resveratrolnya itu untuk melindungi daripada peradangan. Jantung kita selalunya radang. Baik. Walaupun jantung kita radang, tapi jantung kita ada pernah kena kanser tak? Cuba fikir. Ada tak kita dengar orang tu kena kanser paru-paru? Banyak, ramai. Kanser tulang? Ramai. Kanser otak? Ramai. Kanser ginjal? Ramai. Kanser jantung pernah dengar tak? Subhanallah. Maha suci Allah. Ya. Jantung ini sangat rare. Orang kena kanser jantung. Kenapa? Jantung itu sejak dia diciptakan, Allah ciptakan jantung, dia terus bergerak, tidak berhenti dalam tubuh badan seorang itu. Dia tak kena kanser, tetapi dia mudah kena radang jantung. Itu kena. Apa dia yang katakan radang jantung tu? Itu yang kita panggil arteriosklerosis. Dia jadi apa? Dia jadi pembengkakan jantung. Ya, jantung itu lemah jantung. Dia jadi heartbeat dia tu tak betul. Ya, jadi irama jantung tu cepat sebagainya. Ini pun banyak orang bertanya dekat Haji. Saya minum kopi, dia kata, "Kenapa jantung saya laju sangat?" Sebab apa? Sebab ada gastrik. Ada mah. Jadi saya boleh minum ke? Boleh minum kopi merah. Kopi hitam tak sesuai. Sebab dia ada Arabica. Kopi hitam Malaysia ya maksudnya. Kalau kopi black Radix Indonesia tidak. Itu ada Robusta. Jadi bila kita ambil itu, maka kita kena lihat. Kalau kita ada kita ada gastrik, ya cepat. Atau mungkin kita ada juga tiroid. Memang sedia tiroid itu dia cepat.
Jantungnya cepat. Baik. Jadi apakah dia herba yang paling baik untuk melindungi jantung ini? Ini atau ini? Atau ini? Ini boleh tak hijau ni? Boleh, tapi dia tak sekuat itu. Boleh hijau, nampak? Daripada tiga-tiga ni, Pak Haji suka yang ni, yang hitam ni. Ini ada yang manis, ada dia panggil seedless. Seedless ni yang tidak ada biji. Seedless ni kita boleh buat. Pak Haji boleh ajar tuan-tuan membuat bagaimana membuat satu pupuk yang untuk hilangkan biji. Maukah? Kalau mau, boleh diajar. Hari ni boleh ajar. Macam mana nak buat pupuk baja untuk hilangkan biji. Biji apa? Buah mata kucing. Nak jadikan kecil. Strawberry. Nak hilangkan terus. Anggur. Nak hilangkan terus. Tidak guna kimia. Tak guna kimia. Pisang kita tu, yang banyak biji di rumah kita tu, hilang. Nak ambil tip ini, kena bayar sikit. Tengok nanti dalam Pak Haji TV. Pak Haji TV. InsyaAllah nanti Pak Haji sharekan dekat situ. Pak Haji tunjuk cara buat sekali. Bahan-bahannya sekali. Pak Haji tunjuk sekali buat. Macam mana nak spray. Pak Haji tunjuk sekali. Buat dekat situ. InsyaAllah. Pisang biji di rumah kita jangan tebang lagi. Ya? Jangan tebang lagi. Ikut dulu TV Pak Haji. Ya? Jangan tebang. Sebab cara ni mudah sangat. Mudah sangat. Tapi mudah-mudah pun susah juga lah. Kena belajar lah juga. Baik, Masya Allah, semakin menarik ya perbincangan kita. Baik, apa pun yang Pak nak sebutkan ni untuk lindungi jantung kita bagi mereka yang sudah terkena dengan masalah jantung. Jantung ni dia panggil silent killer. Dia serang tiba-tiba saja. Kita rasa macam beban berat di atas dada kita ni. Tiba-tiba keluar keringat, peluh, dingin. Peluh tapi dingin, sejuk. Itulah jantung. Itulah serangan jantung. Boleh jatuh, boleh mati. Yang dipanggil sebagai silent killer, pembunuh dalam kesenyapan. Orang yang ada sakit jantung ni dia gembira, dia suka ketawa. Tapi bukanlah semua orang ketawa sakit jantung, bukan. Tetapi orang sakit jantung suka ketawa. Orang yang sakit buah pinggang suka menangis. Tapi bukan semua orang suka menangis itu sakit buah pinggang, bukan. Dia boleh pergi saja, tak boleh nak dikiaskan balik. Orang sakit jantung suka ketawa. Orang suka ketawa, sakit jantung. Tak betul. Mencabut uban akan menambahkan uban. Orang kata cabut uban di kepala, menambahkan uban. Kalau gitu mencabut rambut hitam, cabut rambut hitam lagi tu, tambahkan rambut hitam lagi. Tidak boleh persamaan itu dibuat macam tu. Tak boleh. Ada persamaan yang boleh diambil bergaris lurus. Bergaris lurus ni Pak Jo lah. Pak Jo lah yang selalunya. Ini Pak Johari, wadir kita ni. Alhamdulillah Pak Jo, terima kasih ya atas dukungan kita sampai ini, insya-Allah. Nanti kita akan terus berjuang sampai kapan-kapan lah. Ya, insya-Allah. Dan semua tim-tim tenaga kerja di Indonesia, semualah, semua. Masya-Allah. Kata Pak Jo harus bergaris lurus. Apa dia garis lurus tu? Kalau kita ambil anggur ini, dia bergaris lurus dengan kelembapan kulit muka. Banyaknya kita ambil, lembaplah kulit muka kita. Kulit muka kita kalau kering, dia cepat tua. Itu saja. Jadi sebab itu setengah orang dijadikan soft gel, dia grape seed ni untuk kecantikan. Bukan hanya dia oles, bukan. Tapi dia ambil. Dia makan. Macam mana minyak daripada biji anggur ini, dia fokus kepada khususnya dekat muka. Aneh kan? Sangat aneh. Sama juga dengan biji anggur ini, dia fokus dekat otak. Sama. Nah, kismis, anggur kering, ya, masya-Allah. Baik, begitu juga Pak Ji sebut kismis kena lihat, jangan ambil sun dry. Jangan ambil sun dry pula, ambil sun dry. Jangan ambil yang
golden kismis. Kerana dia guna sulfur. Tak boleh. Ya, rosak. Baik, itu adalah di antaranya. Kemudian, yang lebih penting yang Pak Haji sebutkan dia tadi adalah untuk osteoporosis. Osteoporosis. Apa dia osteoporosis? Poros. Keropos tulang. Ini untuk keropos tulang. Ibu-ibu yang sudah menopause, yang sudah usia 70, 80, belilah ini bagi kepada ibu-ibu kita. Ibu, nah, makan buah ini. Ibunya kata untuk apa? Osteoporosis. Tak payah sebut macam tu. Makan saja. Tapi sebelum kita beli tu rasa biar dia manis dulu. Jangan dia kata, ibu sabar, manis kah, masam kah, makan saja. Sebab Pak Haji dah pesan ni minallah daripada Allah. Makan saja, jangan kata-kata. Suka makan, tak suka tak. Jangan macam tu. Pilih yang terbaik untuk ibu. Pilih terbaik, hidangkan ibu. Nah, ambil ni, ambil makan. Bismillah. Ya. Itu hadiah untuk ibu. Apatah lagi ibu yang selamat ni dalam COVID-19 ni. Sambutan Hari Ibu. Maksud sambutan Hari Ibu tu bukan sambutan Hari Ibu Maria tu bukan. Bukan Pak Haji nak bawa ke situ. Sambutan Hari Ibu ni disambut tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Liwalidayya. Pada dua ibu bapa kamu tu sambut setiap hari lah kita. Apa dia? Balik ibu, selamat Hari Ibu. Dia kata semalam dah sebut selamat Hari Ibu dah. Setiap hari. Ibu-ibuku setiap hari. Kenanganku setiap hari. Malam raya ni tak boleh balik. Sedih. Sedih seorang-seorang lah. Ingat ibu, oh ibu. Tak apa, kita main hari raya ni lagu-lagu ibu saja. Ya, sebagainya. Jadi sedih lah. Jadi kalau kita boleh balik, apa yang kita nak bagi? Buah anggur. Kalau kita boleh balik, apa yang kita nak bagi? Buah anggur. Pasal apa kita nak bagi buah anggur kat dia? Osteoporosis. Ibu jangan sakit sendi lagi. Jangan ada peradangan lagi. Ni saya bawa balik anggur hitam, anti peradangan. Itu dia kena sifat dia macam tu. Baik, jadi oleh sebab itulah maka anggur hitam ni juga ya kita tahulah. Yang hitam ni memang digunakan khususnya untuk meningkatkan libido apapun. Ya, biasanya yang hitam tu untuk meningkatkan libido khususnya bagi mereka yang frigid. Frigid ni iaitu dia jadi dingin. Sama ada lelaki atau perempuan yang dingin digalakkan ambil yang berwarna hitam. Itu di antaranya. Baik, kemudian dia juga menurunkan kolesterol. Kolesterol. Itu yang lebih penting. Yang mana lebih penting? Masalah kolesterol ataupun masalah ingatan. Ya, ingatan pun penting juga kalau dia lupa. Ya. Kerana ingatan ini pun penting juga sebab ingatan memang buah anggur untuk ingatan. Pak Haji dah sebut dah IQ, ingatan. Ya, tetapi kolesterol itu penting. Sebab nanti kalau ada kolesterol, nanti ada darah tinggi. Bacaannya tinggi. Bila bacaannya tinggi, dia akan jadi apa? Bacaannya tinggi itu akan menyebabkan dia jadi stroke. Mau tak kita lihat ibu kita stroke? Allahu Akbar. Pak Haji tengok ya, kalau ibu-ibu kita stroke ni ujian lah. Ujian pada anak. Yalah dia stroke, dia rimas. Kadang-kadang dia lupa lagi. Ketika dia stroke itu, datanglah orang jauh menziarahinya. Dia kata, aku belum makan lagi. Padahal anaknya dah beri makan dah. Ya, aku belum beri makan, belum diberi makan lagi. Kata orang tu, Masya Allah, kenapa sampai jam ini, tengah hari ini, dah petang tak diberi makan lagi. Tengok pada anaknya. Anaknya jaga setiap hari. Ya, dia terberak, terkencing, sebagainya. Tiba-tiba disebut pula begitu. Kecil hati anaknya. Anak tak boleh berkecil hati. Tak boleh kecil hati. Kalaupun ibu sebut begitu, sabarlah. Sabarlah. Sebab apa? Itulah ujian keikhlasan. Asalnya kita bagi. Kita bagi tak? Kita bagi. Tapi dia lupa. Tak mengapa. Tak mengapa. Kita duduk senyum situlah dengan ibu. Ya. Menangis di belakang ibu. Bermasam muka di belakang ibu. Tapi di depan ibu, jangan hilangkan senyuman kita. Senyuman terus menerus. Ya ibu, mau apa? Mau saya tolong apa? Ya. Dalam umur-umur hidup Pak Haji ni, Pak Haji pernah lihat.
seorang yang menjaga ibunya yang sakit terlantar strok koma, kurang lebih dalam 15 ke 20 tahun. Tapi lama lah, bagi tahu. Beliau seorang ustazah lulusan daripada Universiti Al-Azhar, berhenti kerja nak jaga ibu. Jadi oleh kerana beliau menggunakan herba kita, jadi Pak Haji pergi menziarahi tempat tidur ibunya itu. Biasanya kalau orang tidur lama, dia luka kat belakang ni. Ibu tersebut tak luka langsung. Sebab apa? Setiap hari dia oles dengan minyak zaitun. Kukunya cantik sekali. Dia jaga. Dan tidak ada bau air kencing langsung. Ni, 15 tahun lebih ni. Tak ada bau. Bersih, sebersih-bersihnya tempat. Cadar ini ditukar setiap hari. Tempat kasur itu. Dia bukakan radio untuk membaca Al-Quran. Kaset buka bacaan Al-Quran. Terus menerus. Tempat tu bersih. Ya Allah, Ya Rabbi. Ibu dia pun bersih. Kulit ni tidak ada. 15 tahun kalau tidur, pasti luka kat belakang ni. Pak Haji ingat kot dia belilah dia tilam-tilam apa, orang kata tilam-tilam magnetik lah untuk nak bagi apa. Tak ada. Biasa. Pak Haji tanya dia apa yang gunakan. Dia kata ubat daripada HPA. Apa dia? Minyak zaitun untuk sapu setiap hari, termasuk jari-jari. Jari ibu dia yang koma tu cantik lagi pada jari Pak Haji ni. Elok lagi. Cuma dia koma. Allahu Akbar. Pak Haji tanya dia berapa lama dia nak jaga mak dia begini. Dia kata, saya tak akan tinggalkan ibu saya. Dia pun berkahwin dengan ustaz juga. Bagus ustaznya, Masya Allah. Mengambil alih memasak-masakan di dapur. Suami dia tu masak. Dia jaga tu. Tapi suami dia kerja lah. Ustaz mengajar. Allah bagi dua-dua tu elok-elok lah. Soleh, solehah. Suami pun tenang, Masya Allah. Berhenti kerja. Bukan sehari. Dan tengok duk senyum situ ya. Tengok mak duk macam tu senyum situ ya. Bilik airnya bersihnya, Masya Allah. Sebagainya. Jadi apa yang Pak Haji nak gambarkan macam ni, orang-orang yang ingin meraih sebuah ganjaran besar di sisi Allah, dia akan melakukan sesuatu, semua segala-galanya untuk meraihnya ini. Dia tak nampak dah, dia nak kena jaga, dia nak kena korbankan, kena berhentikan kerja, sudah tak perlu pergi kerja lagi, duduk makan di situ, suap ibu dia sama suap ibu dia, suap makan untuk diri dia. Kalau Pak Haji tengok pun Masya Allah. Bukan apa, tak boleh nak kita bayangkan, kita punya pun tak sampai macam tu. Itu yang pertama, seorang ustazah di Pahang. Pak Haji ceritakan. Kawan Pak Haji, ada seorang yang capai macam tu. Orang Perlis. Masya Allah. Pak Haji lihat dia buat macam ni dekat ibu dia. Ibu dia tua. Dia ambil nasi, ya, dia pegang-pegang nasi, dia suap ke ibu dia. Lepas tu ada lebih-lebih nasi tu, dia makan. Lepas tu adalah nasi lebih, ibu dia jatuh kat situ, dia ambil nasi, dia makan. Dia suap. Ada, Pak Haji jumpa seorang orang Perlis. Allah, Masya Allah, dah meninggal dah. Sebelum meninggal sempat Pak Haji pergi menziarahi beliau. Dia dalam keadaan sedang uzur nak meninggal. Dia kata kemungkinan besar dia akan meninggal lah dalam masa yang terdekat ini. Dia minta maaf. Dia harap dan dia takut. Dia harap Allah ampun semua dosa-dosanya. Bagi diri Pak Haji berpuas hati orang begini. Dia jaga. Dan juga Alhamdulillah, syukur Pak Haji dapat lihat ada satu orang lagi leader kita di Indonesia yang mempunyai tahap begini, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah akan bagilah dengan keikhlasannya ya. Ibu Endah, Allah bagi juga begitu. Perawat-perawat kita bagus. Ibu Nur Jannah pun Allah bagi. Ramai lagi perawat-perawat kita mempunyai hati yang halus.
ketika merawat pesakit. Ya, Allah akan merahmati kita. Ya, bagaimana kita melayani dengan baik, kita bersantun dengan yang baik. Ya, Allah itu Hannan, Maha Penyantun, Mannan, Maha Pengurnia. Selepas disebut Ya Hannan, disebut Mannan, Penyantun dan Maha Pengurnia. Kuncinya, kalau kita santun kepada orang sakit, Allah akan santun dekat kita juga. Allah akan kurniakan kepada kita. Masya Allah. Ya, itu di antaranya. Baik, seterusnya pasal anggur lagi lah kita ni ya. Jadi oleh sebab itu maka anggur ni salah satu daripada makanan-makanan syurga yang Pak Haji cerita dekat sini. Dia juga disebut sebagai ratu antioksidan. Ratu. Kalau kita di Nusantara ni kita akan sebut buah ratu. Ada satu buah, ini satu pertanyaan. Ada satu buah di Nusantara ni dikenali sebagai buah ratu. Siapa yang boleh tahu jawapannya? Buah apa buah ratu? Buah naga? Naga bukan ratu lah. Buah naga tu menakutkan macam tu sebagainya. Buah delima, buah ratu? Kan. Buah delima bukan tempat kita. Apa buah ratu? Buah ratu ni buah manggis. Buah manggis tu dikenali sebagai buah ratu. Ya. Jadi begitu juga dengan buah ini, bila disebut sebagai buah ratu ini, ialah buah anggur. Ini kita kena ingat. Ratu kepada apa ni? Ratu kepada antioksidan dia. Dia kaya dengan antioksidan. Jadi oleh sebab itu maka kita kena selalu menghargai, appreciate. Macam mana cara kita appreciate, kita menghargai? Macam kita belajar ilmu. Kita belajar satu ilmu. Macam mana kita nak menghargai ilmu tersebut? Kita jangan belajar, tapi kita kena buat. Kalau belajar ni pasal buah anggur, kita makan buah anggur. Kita buat jus anggur. Belajar pasal jahe, kita buat jahe. Apa yang kita belajar tu kita buat. Tetapi baiknya sebelum kita mengajak, kita ambil makan dulu. Misal kata Pak Haji nak ajar pasal anggur. Pak Haji kena makan anggur dulu. Anggur kena makan dulu. Nak ajar tentang dia punya anggur hitam, makan anggur hitam. Nak ajar supaya ilmu itu keberkahannya itu berjalan. Jadi bila kita cerita tentang minyak habatus sauda, kena makan. Kita cerita pasal omega 3, kita kena makan. Ya, jadi bukanlah kalau gitu kita kena makan 500 jenis produk tu makan semua. Tak. Maksudnya sekurang-kurangnya kita kena makan juga dulu sikit. Kita tak boleh kita jual kopi kat orang, kita pun tak minum kopi kita jual. Ada orang macam tu. Jual kopi lain, tapi makan untuk diri sendiri kopi lain. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Orang yang buat kopi pun kadang-kadang dia tak minum kopi tu sebab dia kopi tu dia letakkan pewangi kimia. Dia tak minum. Dia nak buat untuk jualan saja. Tak boleh ke tu. Dia kena kita minum dulu. Kalau kita kata ini kita suruh orang makan, berartinya kita juga kena berani suruh keluarga kita makan. Berani. Jadi kalau kita pun tak berani suruh keluarga kita makan, kita tak boleh. Kopi kita suruh orang ambil. Okey, sekarang semua kita ambil black radix. Jadi kita kena minum juga black radix. Kena dia punya macam tu. Radikku, ya minum radikku. Itu di antaranya, iaitu ratu kepada antioksidan itu ialah anggur. Ya, itu di antaranya. Kemudian seterusnya dia ni untuk keletihan, untuk letih. Berapa banyak buah-buah yang digunakan untuk letih. Termasuk yang ni. Minta maaf lah, anak-anak kita ni kadang-kadang letih. Tambah sekarang ni kerja banyak, walaupun kena macam ni, di rumah kena buat juga homework. Ambil exam lagi. Pak Haji tanya lah macam mana nak ambil exam dekat rumah. Anak-anak Pak Haji nak ambil exam macam mana? Nanti dia meniru. Dia kata kena ada 2 HP, 2 handphone. Satu kena tunjuk gambar dia duduk di mana. Tak ada orang. Satu lagi kena tengok handphone untuk nak jawab soalan. Dia letih kadang-kadang. Letih ni, kenapa letih? Dia letih fikiran. Letih tenaga. Macam mana nak bagi dia kuat balik tenaganya? Dia kena ambil anggur. Letih. Lepas lagi ambil minyak biji anggur. Lagi bagus.
Ya, itu ada di antara. Jadi kismis di rumah tu kena ada saja. Kismis, buah tin, minyak zaitun, kena ada saja dekat rumah kita tu. Pisang berganti-gantian. Anggur berganti-gantian. Setiap kali kita melihat ada 6 itu untuk 6 hari. 6 hari yang kita ambil. Ya, hari yang pertama kita ambil anggur. Tapi ini bukanlah ada hadis pula. Nanti kata hari Ahad ambil anggur, hari Isnin ambil pisang. Bukan ada hadis pula. Tapi kita buat disiplin kita. Ada 6 jenis ini kita ambil. Rutin selalu ambil. Supaya itulah dia amalan kita. Ya, amalan kita. Itu di antaranya. Dan dia menghilangkan sembelit. Ini sangat baiklah. Menghilangkan sembelit. Kerana sembelitlah cerita pada semua penyakit-penyakit yang ada. Itu di antaranya. Baik, ada sikit lagi penambahan untuk kita semua. Yang pertama, kalau orang tu sakit senggugut, sakit ketika kedatangan darah bulan, ambil dia punya minyak. Ini juga insya-Allah, kerana dia anti radang sebenarnya. Dan insya-Allah itu saja yang Pak Haji nak sampaikan kepada kita semua. Dan Pak Haji doakan supaya kita semua insya-Allah Allah kurniakan dengan malam Lailatul Qadar, dan Allah kurniakan kepada kita kesihatan yang baik, dan sentiasa Allah kurniakan kejernihan berfikir, kejernihan hati, ya, supaya kita dapat melihat dan mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah yang ada di hadapan kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.